Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz okey ke macam mana? Makin Boleh, sihat? boleh. Boleh, Okey. boleh insyaAllah. Boleh. Okey, saya dah live. Ustaz boleh start lah kalau Ustaz selesa Okey. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita sekali lagi untuk bertemu di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala terus memaut hati-hati kita untuk terus mencintai ilmu dan mengikut teladan-teladan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meredai apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah untuk pagi ini adalah majlis yang kedua untuk tafsir surah Hud, surah yang ke-11 yang disebutkan di dalam Al-Quran. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi perbincangan kita daripada surah Hud, iaitu pada ayat yang ke-5. Bermula daripada ayat yang ke-5. Dan kita dah bincang dah panjang lebar mukaddimah surah Hud. Ini adalah salah satu surah yang menjadi asbab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tumbuhnya uban pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, uban yang tumbuh pada wajah baginda Nabi ni iaitu sekitar dalam 19 helai. Tak banyak pun. Hanya 19 helai. Kerana apa? Sebab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni memiliki tubuh badan yang sangat sihat, yang sangat segar, dan itulah sebahagian daripada kelebihan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang rasul, iaitu memiliki tubuh badan dan kesihatan yang perfect lah, yang paling sempurna. Namun tetap tumbuh uban di tubuh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada di rambut ataupun di janggut baginda Nabi, adalah asbab salah satunya kerana penurunan surah Hud. Kenapa surah Hud ni menjadi asbab tumbuhnya uban pada baginda Nabi SAW? Adalah kerana yang pertama, dalam surah Hud ada berbicara berkaitan tentang huru-hara suasana kiamat. Dan juga daripada surah Hud juga ada perbincangan berkaitan tentang umat-umat Nabi yang terdahulu yang Allah datangkan azab kerana mereka mendustakan Rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi kebimbangan baginda Nabi SAW kepada umatnya dan kepada manusia di hari akhirat nanti menjadi asbab tumbuhnya uban pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan surah Hud ini diturunkan iaitu pada fasa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesempitan dan juga dalam keadaan kesusahan. Ini kita dah bincang kan. Dia turun sekitar tahun yang ke-10 kenabian. Sekitar itulah tahun yang ke-10 kenabian, waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah selama 10 tahun menghadapi macam-macam kesusahan dan kesempitan dalam perjuangan dakwah, juga setelah wafatnya Abu Talib dan juga setelah wafatnya Khadijah. Jadi surah ini menjadi pemangkin semangat kepada Nabi SAW, dan kita akan jumpa ayat-ayat lepas ni yang memujuk baginda Nabi SAW agar terus sabar di dalam perjalanan dakwah baginda Nabi SAW. Okey, baik, insyaAllah untuk hari ini kita akan sambung pada ayat yang ke-5. Okey, sebelum kita bincang ayat yang ke-5, minggu lalu Cik Syikin kita ada tanya satu soalan. Dia kata, apa perbezaan ayat yang ketiga Allah Ta'ala menyebutkan perkataan tubu, iaitu datang daripada perkataan taba.
iaitu taubat kan, tabah, bertaubat. Dan tabah itu adalah dalam literalnya adalah bererti kembali, kembali kepada minta maaf, tabah tu adalah artinya kembali. Okey, apa bezanya dengan perkataan pada ayat keempat, ilallahi marji'ukum. Marji'ukum tu kata akar dia adalah raja'a. Apa beza tabah dengan raja'a? Tabah dan raja'a, dua-dua ni artinya adalah kembali ataupun pulang. Cuma bezanya pada perkataan raja'a dia lebih umum berbanding dengan perkataan tabah. Tabah ni lebih khususlah, dan dia adalah kembalinya kita kepada Allah daripada melakukan kemaksiatan. Dia maksud kembali. Manakala perkataan raja'a iaitu pulang, sama ada pulang ke rumah, pulang ke destinasi dan sebagainya, maka digunakan perkataan raja'a. Tapi dua-dua tu adalah memberi maksud yang samalah, kembali. Cuma satunya lebih khusus dan satunya lagi lebih umum. Okay, terima kasih Ustaz. Cool. Baik, sama-sama. Okey, baik. Kita tengok ayat yang kelima, kita sama lagi tafsiran kita pada ayat surah Hud ayat yang kelima. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun innahu alimun bidhatis sudur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ala ketahuilah, innahum yathnuna sudurahum, sesungguhnya mereka yang ingkar itu membongkokkan badan mereka untuk menyembunyikan perasaan buruk yang ada dalam dada mereka daripada Allah. Okey, baik. Ini yang kita tengok pada literal terjemahan daripada admin lah. Okey, yang ada tertera di skrin kita. Kita tengok secara ayat, kalau kita perhatikan, Allah menggunakan perkataan yathnuna. Yathnuna, ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka. Siapa mereka ni? Adalah orang-orang munafik itu, orang-orang musyrik itu. Yathnuna. Okey, yathnuna. Yathnun artinya menyorok ataupun yang meragukan ketuhanan. Maksudnya dalam hati mereka ni ada perasaan ragu-ragu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kepada yathnun. Okey, maksud yathnun tu adalah ada perasaan ragu-ragu kepada Tuhan. Maksudnya dari sudut i'tiqad dia tak 100% percaya kepada ketuhanan. Lalu sudurahum liyastakhfu min. Lalu mereka ni dia apa kita kata sorokkan, ya. Yathnun ni satu dia ragukan Tuhan, satu lagi yathnun ni dia sorok, menyorok. Jadi mereka menyorok dada-dada mereka, liyastakhfu minhu, untuk menyembunyikan hati mereka itu daripadanya. Okey, tengok beberapa ayat kat sini tuan-tuan. Pertama, kalau kita tengok dalam riwayat yang disebutkan di dalam tafsir, iaitu disebutkan oleh Abdullah bin Shaddad, dia mengatakan apabila ada daripada kalangan orang musyrik ni, dia melalui baginda Nabi SAW ataupun berjalan di hadapan Nabi, maka mereka akan memalingkan dadanya. Memalingkan dadanya, nak tunjukkan, nak zahirkan mereka tak terima langsung dakwah baginda Nabi SAW. Memang dia tolaklah. Jangan kata hati tu tak terima, bahkan diri mereka pun mereka akan palingkan daripada baginda Nabi SAW. Okey, itu yang disebutkan di dalam tafsir lah, yang dibawa riwayat. Cumanya perkataan minhu, ada perkataan minhu dekat sini, ha dhamir dekat situ, ada dua tafsiran. Pertama, iaitu diterjemahkan mereka berpaling daripada siapa? Tafsiran pertama mereka kata iaitu berpaling daripada baginda Nabi SAW. Sebab kata Abdullah bin Shaddad, kerana perbuatan mereka itulah Allah turunkan ayat ini. Okey, dia berpaling daripada baginda Nabi. Tetapi sepakat para ulama ni lebih majoritinya mengatakan minhu, hadamir dekat situ adalah merujuk mereka sebenarnya berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini lebih kuatlah
Okey, sebenarnya mereka tak berpaling pada Nabi sebab Nabi adalah Rasul, hanya menyampaikan sahaja. Yang sebenarnya mereka itu adalah berpaling daripada Allah. Berpaling daripada Allah. Kerana apa? Sebab Allah Ta'ala sebut lepas tu, ala hina yastaghshuna thiyabahum ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah di waktu mereka menyelimuti diri mereka dengan pakaian mereka. Jangan kata mereka berpaling berpaling dada mereka daripada Nabi, bahkan mereka akan tutup kepala mereka dengan pakaian mereka. Okey, dan ini kita pernah bincang kan, dia berlaku kepada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Zaman Nabi Nuh lagi dahsyat. Dia ambil jari dia, dia tutup telinga dia, ambil pakaian dia, tutup kepalanya, dan dia lari daripada dakwah baginda Nabi Nuh alaihi salam. Dan ini diulangi lagi sekali oleh musyrikin Quraisy pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi Allah kata apa? Ingatlah ketika mana mereka sembunyikan dengan pakaian mereka itu, menutup kepala mereka, ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka zahirkan. Maksudnya tak perlu buat macam tu pun, Allah lebih Maha mengetahui. Okey? Tak perlu kamu berpaling, tak perlu kamu nak tutup kepala. Ini sebab dia disandarkan kepada perbuatan orang munafik dan orang musyrik kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, Allah kata aku lebih tahu lagi apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan di dalam isi hati kamu. Innahu alimum bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah lah Tuhan yang Maha mengetahui segala isi hati yang ada di dalam dada. Okey. Pada ayat yang kelima ni, dia hanya menyempurnakan 5 ayat muqaddimah pada surah Hud yang kita dah bincanglah sebelum-sebelum ni kan. Cumanya pada ayat kelima ni, perhatikan ada perkataan ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah Ta'ala menyebutkan Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, dan apa yang mereka zahirkan. Dekat sini selalu saya sebutkan pada ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum ni pun kita dah bincang ayat-ayat pada surah yang lain pun Allah menggunakan perkataan seperti ini, iaitu apabila Allah kata Allah tahu perkara yang mereka rahsiakan ataupun perkara yang mereka sembunyikan, secara automatik kita tahu kalau perkara yang sembunyi pun Allah tahu, maka perkara yang zahir sudah tentulah Allah lebih Maha mengetahui. Tetapi bila sebut dalam Quran, Allah tak kata apa ya'lamu ma yusirrun, tapi Allah sambung lagi ma yusirruna wa ma yu'linun, seolah-olahnya macam tidak ada fungsi. Allah tahu perkara yang kamu sembunyikan dan Allah tahu perkara yang kamu zahirkan. Sepatutnya perkataan wa ma yu'linun tu tak payah sebut pun tak apa, sebab kalau benda sembunyi pun Allah tahu, perkara yang zahir sudah tentulah Allah lebih Maha mengetahui. Tetapi para ulama sebut, kenapa Allah Ta'ala akan sebut yang sembunyi pun Allah tahu, yang zahir pun Allah tahu? Sebab ini menunjukkan kepada kita, di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada perkara zahir ataupun perkara sembunyi, di sisi Allah, dua-dua itu adalah perkara yang sama. Okay, dua-dua itu adalah perkara yang sama. Allah tahu apa yang zahir dan Allah tahu apa yang kita sembunyikan. Maksudnya di sisi Allah Ta'ala, bila seseorang tu datang beribadah kepada dia, seseorang tu datang solat ataupun berinfak dan melakukan macam-macam kebaikan, Allah tak melihat hanya zahir. Tapi di sisi Allah, zahir dan batin tu dua-dua sama. Allah Ta'ala dapat melihat dan menilai kedua-duanya sekali. Okay, Allah Ta'ala menilai kedua-duanya sekali. Okay, jelas Jadi ayat ni adalah untuk menyempurnakan 4 ayat muqaddimah pada surah Hud berkaitan tentang Al-Quran yang Allah Ta'ala turunkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ayatnya adalah uhkimat dan ayatnya adalah ayat yang fussilat. Ayatnya paling sempurna dan ayatnya terperinci. Okey. Dan ini adalah muqaddimah pada surah Hud.
Surah yang diturunkan kepada Nabi SAW waktu orang Quraisy berkuasa melakukan macam-macam pada Nabi SAW, dan waktu orang-orang Islam dalam keadaan kesempitan lah. Jadi surah ni mukadimah kepada surah Hud. Okey, baik, kita tengok ayat yang ke-6. Okey, ayat yang ke-6. Allah Ta'ala menyebutkan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang rezeki. Okey, ini adalah kesinambungan dia lah. Allah kata apa? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ, dan tidaklah ada sesuatu pun binatang yang melata. Okey, binatang-binatang yang melata, sama ada binatang kecil ataupun binatang yang besar, sama ada binatang yang berada di darat maupun di lautan ataupun di udara, segala macam-macam binatang, dabbah, Allah Taala sebut secara umum. Tidak ada satu pun binatang ni fil ard yang ada dekat bumi ni illa, melainkan alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang menjamin dan Allah lah yang memberi rezekinya. Ni sekadar kita nak tadabbur. Saya bertanya pada ibu-ibu, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba daripada ayat mukadimah tadi tu, tiba-tiba Allah cerita tentang rezeki? Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba bercerita tentang rezeki dekat sini? Ada yang nak rasa nak cuba je, tak apa. Ni kita kira asah lah cara kita berfikir. Kenapa Allah Ta'ala tiba-tiba nak cerita tentang rezeki? Setelah Allah kata apa? Apa yang kamu rahsiakan, semuanya kami tahu. Apa yang kamu zahir, lagilah kami tahu. Okey. Alright, tak apa. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tengok pada ayat yang ke-6 ini, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba berbicara berkaitan tentang rezeki? Sebab 5 ayat yang pertama tu Allah Subhanahu Wa Taala kan disebut tentang Quran ni. Berimanlah kepada Quran yang uhkimat dan fusilat ni. Lalu Allah kata Quran ni tak lain dan tak bukan tujuan dia adalah ta'budullah, kan? Adalah untuk kita memperhambakan diri pada Allah Ta'ala. Dan juga Quran itu dan juga Nabi itu adalah sebagai nazirun wa bashirun. Nabi itu adalah pembawa peringatan dan pembawa khabar gembira. Kemudian pada ayat ni, pada ayat ketiga tu perhatikan, ada Allah Taala kata apa? Wa in tawallau fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir. Allah Taala kata apa? Para rasul ni dia pesan kepada umat dia, wa in tawallau, kalau kamu berpaling daripada dakwah, berpaling daripada tauhid kepada Allah, maka rasul ni kata fa inni, aku bimbang, sesungguhnya aku ni akhafu, aku takut, aku bimbang, alaikum azaba yaumin kabir, akan adanya azab pada hari akhirat nanti. Ayat ni dia berbicara berkaitan tentang satu ancaman daripada Allah berkaitan tentang azab di hari akhirat. Okey, ni ibu tengok pada ayat ketiga, ancaman tentang azab di hari akhirat. Jadi bagi orang yang tak beriman, mungkin dia kata, oh ni ancaman ni boleh jadi olok-olok lah. Ancaman ni sekadar ancaman saja, benda kita boleh sembang, kan. Tapi sebenarnya Allah sebut pada ayat ke-6 ni adalah untuk manusia berfikir. Apa dia? Allah Ta'ala bayangkan tentang rezeki di dunia ni. Wa ma min dabbah. Semua makhluk yang atas muka bumi ni, besar kecil, di darat, di laut, di udara dan segalanya, rezekinya Allah jamin dan rezekinya daripada Allah. Allah nak kata apa? Jangan kamu cabarlah, seolah-olahnya Allah kata jangan cabar azab di hari akhirat tu. Okay, jangan cabar azab di hari akhirat tu. Kalau rezeki dekat dunia ni, kalau aku tahan, itu pun dah cukup membuatkan manusia ataupun sesiapa sahaja akan rasa kesusahan, akan rasa kesempitan dan akan rasa segala-galanya ni akan rasa susah. Betul tak? Maksudnya azab di hari akhirat tu azab yang sangat-sangat pedih. Di dunia ni Allah tahan rezeki kita je. Allah Ta'ala angkat sedikit rezeki daripada kita. Itu pun cukup menjadikan kita ni derita sudah di dunia. Allah Ta'ala nak bagi tahu,
Akulah pemilik rezeki di dunia ni, sebab nak bagi tahu di hari akhirat aku berikan azab. Dan dekat dunia jangan kata azab, rezeki aku tahan, rezeki aku angkat pun cukup menjadikan azab kepada sesiapa sahaja di atas muka bumi. Jelas ke? Boleh dapat? Okey, ini salah satu cara Allah Taala menyampaikan ayatnya. Dan kita pun sendiri pun boleh faham ayat ni. Dan kita pun setiap kali kita rasa macam ada rasa ingkar, ada rasa macam protes, sebab kita tak boleh nafikan dalam hidup beribadah ni ada kalanya dia mendatangkan kejemuan kan. Dia akan ada rasa jemu tu akan datang, perasaan tu. Tapi kita atasi rasa tu adalah dengan ilmu. Salah satunya iaitu Allah Taala bawa ayat yang ke-6. Okey, Allah yang pegang rezeki kita, Allah lah yang melimpahkan rezeki ni kepada manusia. Kalau aku rasa sanggup nak tempuh azab di hari akhirat, okeylah, tempuhlah dulu rezeki yang tersekat, rezeki yang sempit dekat dunia ni. Kalau rasa boleh, bolehlah. Itu pun hanya sedikit sahaja dekat dunia ni. Okey, jangan cerita bab azab di hari akhirat yang semestinya manusia tidak akan tertanggung. Okey. Kemudian Allah Taala sebut lagi, wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan dialah Allah bukan sekadar yang menjamin dan memberi rezeki, tetapi dialah Allah yang mengetahui mustaqarraha wa mustaudaha. Okey, perkataan mustaqarraha tu iaitu artinya adalah berdiam. Okey, artinya adalah tempat dia berdiamlah, makhluk ni berdiam. Dan juga wa mustaudaha itu kalau tengok pada literal maksud mustauda' ni dia artinya gudang okey, ataupun tempat tersimpanlah. Mustauda' itu artinya adalah gudang ataupun tempat tersimpan. Jadinya para ulama tafsir kata, kenapa Allah Taala sebut Allah tahu mustaqarraha, tempat berdiam, wa mustauda'aha, tempat dia tersimpan. Ini merujuk kepada ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah jamin rezeki makhluk ni dalam masa sama, wa ya'lamu mustaqarraha, Allah tahu tempat mereka mendiami. Okey, Allah tahu tempat mereka tinggal. Mereka tinggal dekat mana, kalau haiwan-haiwan tu di lubang, di tempat habitat dia sebagainya, Allah tahu, Maha mengetahui. Wa mustauda'aha, dan Allah juga tahu tempat dia meninggal dunia. Kalau kita tengok secara kalau kita nak tengok secara di sebalik ayat ni, bila Allah kata mustaqarraha, tempat yang mereka tinggal adalah merujuk pada waktu sekarang. Wa mustauda'aha, tempat mereka akan disimpan, maksudnya akan mereka mati tu adalah bincang tentang masa depan. Jadi Allah kata, semua benda ni Allah tahu apa yang berlaku sekarang dan apa yang akan berlaku pada masa hadapan kepada setiap makhluk yang Allah ciptakan. Maksudnya Allah jamin rezeki, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menahan rezeki. Allah tahu apa yang kita buat sekarang dan Allah tahu apa yang kita buat pada masa akan datang. Okey. Kedua, tafsiran yang kedua, perkataan mustaqarraha dekat sini adalah merujuk kepada rahim. Tempat mereka berdiam ni adalah merujuk kepada rahim. Perkara yang tak ada orang tahu pun. Hanya Allah sahaja yang tahu. Iaitu ketika mana manusia berada di alam rahim kan. Okay, bila ada di alam rahim tu, semua urusan janin tu adalah urusan Allah. Jantina dia, lelaki ataupun perempuan, makannya, minumannya, zatnya, rezekinya, ajal mautnya, semuanya Allah Ta'ala yang ya'lam. Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui. Kita pun tak tahu. Seorang ibu pun ataupun seekor induk pun tak pernah tahu apa yang ada di dalam janin dia. Okey? Ajal maut dan sebagainya tak diketahui melainkan hanya Allah. Dan perkataan wa mustauda'aha dekat situ adalah merujuk kepada di tulang sulbinya. Maksudnya benda tu tersimpan di tulang sulbi. Ini adalah pandangan yang dibawa oleh para ulama tafsir. Okey. Lalu kata Allah apa? Kullu fi kitabim mubin. Semua benda ni telah tersurat di dalam kitab Lauh Mahfuz yang sangat nyata. Okey. Pada ayat yang ke-6, Allah Ta'ala nak bicara tentang apa? Allah ni Tuhan yang maha teliti,
Allah Tuhan yang maha mengetahui dan Allah lah Tuhan yang maha berkuasa. Allah maha teliti, Allah maha mengetahui dan Allah lah Tuhan yang maha berkuasa. Semua dan segala benda tu berada di dalam ilmu, kekuasaan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kenapa ayat ni Allah sebut? Saya ulangi lagi sekali sebab surah ini adalah ketika mana musyrikin ni dia menentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia rasa dialah yang paling benarlah. Okey, dialah segala-galanya. Manakala orang muslim pula dalam keadaan tersepit, dalam keadaan kesusahan dan kesempitan. Jadi ayat ni bagi orang musyrikin adalah ancaman, manakala bagi orang mukmin adalah satu keamanan dan ketenangan lah. Sebab kita berada di jalan Tuhan yang menguasai segalanya. Tuhan yang memberi rezeki pada semuanya. Okey, itu antaranya. Dan kita boleh tengok selepas fasa tu, iaitu 3 tahun setelah tahun ke-10 Hijrah tu, baginda Nabi pun hijrah ke kota Madinah dan terbukalah macam-macam pintu kelebihan, pintu keutamaan yang diberikan kepada Nabi dan juga para sahabat berkat mereka bersabar. Okey, kita akan jumpa ayat lepas ni berkaitan tentang satu jaminan daripada Allah Taala bagi orang yang bersabar. Kita akan jumpa lepas ni ayat dia. Okey, baik. Kemudian ayat yang ke-7. Okey. Surah Hud ni dia pada awal surah ni memang dia bagi intro yang agak panjang sebab kita kena faham dia punya latar belakang peristiwa ataupun asbabun nuzul, sebab-sebab penurunan surah ni. Bila kita tahu sejarahnya, kita tahu keadaan yang Nabi dan para sahabat hadapi, kita akan faham kenapa intro dia Allah Taala sebut benda-benda ni. Sebab intro yang awal ni adalah mukadimah tentang tauhid. Allah nak kukuhkan tauhid. Bayangkan Nabi dan para sahabat dalam keadaan terdesak. 10 tahun dakwah ni, boleh jadi kalau kita lah berada di tempat tu, boleh jadi terkeluar dekat mulut kita, ya Rasulullah, kalau kamu benar, kenapa Tuhan buat kamu macam tu? Mungkin akan terpacul daripada mulut kita. Kita akan kata macam tu. Kita ni kata duduk di tempat yang benar. Kamu kata kamu Rasul. Kamu kata kamu kekasih Tuhan. Tapi kenapa Tuhan kamu buat macam tu? Mungkin terpacul. Jadi ayat yang awal ni dia adalah untuk memasak betul-betul tauhid yang jelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul Allah Taala memegang hati-hati manusia ni dengan tauhid. Supaya para sahabat yang bersama dengan Nabi tak goyang imannya. Tak berpindah kepada agama yang lain. Dan sebab itu kita boleh tengok sahabat-sahabat Muhajirin, orang-orang Mekah sendiri, mereka kukuh dengan tauhid walaupun mereka bergadai harta dia, walaupun bergadai nyawa dia. Kerana apa? Keimanan yang sebenar. Dan ini adalah antara ayat-ayat tauhid yang mengukuhkan keimanan mereka kepada Allah dan juga Rasulnya. Okey? Baik, kita tengok ayat yang ke-7. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Baik, ayat yang ke-7. Okey, Allah Taala sebab apa? Wa huwa allazi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan dialah Allah yang menciptakan, khalaqa, menciptakan daripada tak ada kepada ada. Ini satu kekuasaan mutlak milik Allah. Dia menjadikan as-samawat, iaitu langit yang bertingkat-tingkat lah. Ada 7 tingkatan langit. Wal ard, dan Allah lah yang menjadikan bumi ini fi 6 ayyam, dengan di dalam 6 masa. Di dalam 6 masa. Ayyam dekat sini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita tak terjemah sebagai hari Allah ciptakan langit bumi ini dalam 6 hari. Tidak Ayyam dekat sini adalah bererti masa. Sebab apa? Sebab di hari akhirat ataupun selain daripada alam dunia ni, kita tidak ada hari kita. Tak ada hari. Sebab hari itu dia terikat dengan pergerakan bulan dan matahari. Matahari terbit, hari baru. Matahari tenggelam, berakhirlah hari itu. Matahari terbit esok lagi, hari baru. Matahari tenggelam, berakhirlah hari tersebut. Jadi siang malam tu adalah penentuan pada hari. Jadi selain daripada alam di bumi ni, bulan bintang tak adalah.
Jadi dia tidak ada hari tetapi ada masa. Kenapa disebut masa? Saya rasa kita dah pernah baca dah tafsir para ulama berkaitan ayat ni adalah ini secara hikmah saja, dia tak sebut secara benda yang disebut sebenarnya, tidak. Para ulama kita kata kenapa Allah Taala sebut pencipta langit bumi ni 6 masa? Sebab Allah nak bagi tahu penciptaan alam ini bukan secara kebetulan. Bukan penciptaan secara tidak sengaja. Tetapi penciptaan alam ni adalah dengan berperingkat. Berperingkat-peringkat. Okey. Okey, contohlah masa pertama tu penciptaan dia macam ni. Masa kedua penciptaan dia macam ni. Kenapa Allah tak kata misal kun fayakun, terus jadi je? Sebab inilah nak menzahirkan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab penciptaan tu nampak sedikit demi sedikit tu nampaklah kekuasaan itu secara mutlak. Contohlah kita tengok budak baru lahir daripada bayi. Seorang ibu, seorang ayah tengok anaknya daripada kecil baru lahir. Kemudian anak tu membesar jadi kanak-kanak, membesar jadi remaja, membesar jadi dewasa, akhirnya dia menua. Kalau kita tengok betul-betul kita rasa ya Allah, ini semuanya adalah kuasa Allah Taala. Daripada bayi yang tak pandai membaca, tak pandai berjalan, tak pandai bercakap, akhirnya membesar jadi pandai cakap, pandai berjalan, pandai berdikari dan sebagainya. Kita akan nampak flow tu dan kita akan akui ini adalah satu kekuasaan yang maha mutlak. Yang kedua, saya sebutkan tadi, iaitu menunjukkan dia bukan penciptaan secara kebetulan ataupun tidak sengaja. Kita nak cipta benda lain, tiba-tiba tercipta benda lain, contohlah. Tapi bila berlakunya berperingkat tu, memang nak tunjukkan ini adalah progres penciptaan yang memang telah dirancang oleh Allah Ta'ala. Okay, ini hikmah sahaja yang disebutkan oleh para ulama lah. Okay, baik. Kemudian Allah kata, wa kana arshuhu 'alal ma'i. Okay, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala okay, dan adalah arash di atas air. Yang ni saya tak tahu, saya tak nak bincang benda ni. Okay, ni kenapa Allah Ta'ala menyebutkan arashnya berada di atas air. Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Cumanya perbincangan para ulama, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni berada di arash seperti mana yang Allah sebutkan. Dari sudut ilmu tauhid ada bahagi pada dua kan. Ada yang daripada salaf, ada yang daripada khalaf. Yang salaf tidak mentakwilkan. Langsung dia tak takwil. Allah berada di arash seperti mana yang Allah maksudkan dan dia tak sama sekali bersifat dengan sifat makhluk. Cukup sekadar itu saja. Okey, mereka serahkan apa yang Allah kata itulah pada Allah Taala. Manakala yang berpegang dengan khalaf pula, dia kata yang Allah Taala sebut di atas arash ni adalah untuk menunjukkan satu ketinggian, kemuliaan, kebesaran dan sebagainya, maka itu pun yang dipegang oleh sebahagian daripada para ulama. Okey. Alright, sekadar tu saja yang saya boleh sentuhlah. Jadi perbincangan berkaitan perkara-perkara ni selalunya dia akan jadi konflik apabila kita hanya berpegang kepada satulah. Akhirnya kita bertelagah di antara kita. Okey. Alright. Ini saya tak bincanglah tuan-tuan. Okey. Jadinya Allah Ta'ala kata setelah Allah ciptakan langit bumi ni dalam tempoh 6 masa, lalu Allah Ta'ala pun berada di arash yang berada di atas air. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala ciptakan seluruh ni adalah liyabluwakum. Liyabluwakum. Liyabluwakum dekat sini adalah merujuk kepada ibtila. Okey, perkataan liyabluwakum ni adalah ibtila. Okey. Kita dah pernah bincang dah pada ayat-ayat lain. Ibtila ni adalah ujian yang umum. Ibtila adalah ujian yang umum. Kalau imtihan adalah ujian yang khusus. Ibtila ni boleh ujian yang kecil yang kita tak nampak dan kita tak tahu itu adalah ujian. Itu namanya ibtila. Ayat ni sebut liyabluwakum. Liyabluwakum ni datang daripada perkataan ibtila. Okey. Kenapa Allah sebut macam ni? Sebabnya Allah nak bagi tahu, ya, penciptaan alam ni adalah sebagai ujian. Dia bukan diciptakan dalam keadaan sia-sia. Yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat lain, kata Allah, wa ma khalaqnas samaa wal ard wa ma bainahuma batila. Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi itu
dan kedua-duanya dan di antara keduanya dengan sia-sia. Okay? Maksudnya Allah ciptakan ada tujuan. Apa tujuan Allah? Untuk uji manusia. Untuk uji manusia yang dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Okey, kenapa Allah Ta'ala sebut ibtila dekat sini? Ujian. Sebab ujian ni dia umum. Kita tak boleh detect dan kita tak boleh trace ujian ni. Saya pernah sebut dahulu. Selalunya manusia akan ingat ujian ini adalah perkara yang mereka tidak sukai. Kemiskinan, kesakitan, kesusahan, kematian, kan? Ini kita kata ujian. Okay? Yang sekarang tengah viral ni, ada seorang puan tu buta, kan? Dia buta daripada orang yang sihat, celik matanya, tiba-tiba buta. Okay? Ini ujian yang kita kata, benda yang kita tak suka kita tanya ujian. Tapi sebenarnya benda yang kita suka pun adalah ujian. Kehidupan pun ujian. Kelapangan waktu pun ujian. Kesihatan tubuh badan pun ujian. Kekayaan pun adalah ujian. Maksudnya perkara yang kita tak suka adalah ujian. Perkara yang kita suka pun adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang Allah uji? Sebab kata Allah, ayyukum ahsanu amala. Allah nak uji siapakah di antara manusia itu yang ahsan amala, yang paling terbaik amalnya. Okey, yang paling terbaik amalnya, bukan yang paling terbanyak amalnya. Okey, Allah nak melihat pada kualiti amal soleh kita, bukan dari sudut kuantiti amal yang kita lakukan. Alright. Jadinya pada ayat ni jelaslah yang mana hidup ni bukan satu yang sia-sia, tetapi adalah ujian kepada manusia siapa yang dapat meneruskan kehidupan dengan baik. Kenapa ayat ini turun? Sebab bagi orang Quraisy, mereka ada kuasa dan mereka diberikan kekayaan juga sebagai pemerintah di tanah haram. Yang selalunya mereka rasa, saya ada segalanya dekat dunia ni, maka sayalah yang lebih baik, Tuhanlah yang lebih sayang pada saya. Manakala orang Islam ketika itu yang paling susah, yang paling miskin, ditindas, yang tak cukup makan dan sebagainya, seolah-olahnya mereka lah golongan yang tak disukai oleh Tuhan. Allah nafikan. Sebab Allah kata, penciptaan ini adalah liyabluwakum, sebagai satu ujian. Kamu ada harta pun ujian, kamu yang tak ada harta pun adalah ujian. Okey? Macam mana kita nak tahu ujian tu berjaya ataupun tidak? Adakah setiap ujian sama ada senang dan susah itu mendekatkan kepada Allah, bertambah iman pada Allah? Hanya kita sahaja yang hanya kita yang tahu. Okey, bertambah harta, bertambah tak amal. Bertambah nikmat, bertambah tak ketaatan. Itu soalan yang perlu kita jawablah melalui pelaksanaan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Baik. Lepas Allah Taala sebut ahsanu amalan ni, Allah nak uji manusia dengan sebaik-baik amalan, maka Allah Ta'ala sebut ada 1, 2, 3, 4. Allah sebut ada 4 sifat manusia. Okay. Okay. Allah Ta'ala datangkan contoh ada 4 sifat manusia pada ayat ni. Ada manusia ni Allah beri macam-macam situasi. Okay. Allah bagi dia macam-macam situasi. Dan kebanyakan manusia ni, kita tengoklah sama ada dia ni berjaya ataupun tidak. Allah pun sebut ada 4 perkara. Ada 4 situasi. Okey, situasi yang pertama. Perhatikan. Allah kata apa? Wala in qulta innakum. Sekejap. Okey, Allah Ta'ala sebut wala in qulta innakum, dan sesungguhnya dan sekiranya engkau mengatakan wahai Muhammad, innakum mab'utsuna min ba'dil maut, yang mana kamu semua ni akan dibangkitkan selepas kematian. La yaqulanna alladhina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Kebanyakan manusia ni akan jawab apa? Alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Mereka kata apa? Dengan ucapan keingkaran mereka, kekufuran mereka, ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata. Okey, apa yang Allah Taala nak sampaikan ayat ni? Allah nak katakan manusia ni bila Allah uji dengan macam-macam 4 situasi ni, kita boleh tengok manusia ni yang terbaik amal ke ataupun yang sebaliknya lah.
Okay, contoh pertama, tanya pada mereka. Kita ni ada hari kebangkitan selepas kematian. Manusia akan kata apa? Tak ada, tak ada, tak ada. Ini adalah sihir. Dia akan ucap dengan ucapan kekufuran dan ucapan yang mengingkari. Saya terfikir, kenapa Allah sebut ayat ni? Sebab ayat ni adalah ditujukan kepada Nabi supaya Nabi bercakap kepada orang Quraisy. Yang orang Quraisy kata apa? Tuhan ni sayang saya. Tuhan sayang saya, sebab itu dia bagi saya harta. Sebab itu dia bagi saya kuasa. Sebab itu dia berikan saya kekuasaan untuk memerintah tanah haram. Cuba kamu cakap pada dia, lepas mati ada hari kebangkitan. Sepatutnya, kalau orang yang berada di tempat yang benar, kalau saya mati pun dan saya dibangkitkan, tak apalah, tak ada hal. Kerana apa? Sebab saya berada di tempat yang benar. Sudah tentulah Tuhan akan beri balasan yang lebih baik. Tapi, orang Quraisy, orang musyrikin ni, yang dia rasa Tuhan sayang dia, bagi harta, bagi kuasa, bagi macam-macam ni, bila kata pada dia, lepas mati ada hari kebangkitan, mereka tak boleh terima. Kenapa tak boleh terima? Sudah tentulah dia tahu apa yang dia lakukan dalam hidup tu adalah perkara yang batil. Dia takut dengan balasan azab pada perbuatan mereka. Jelas ke tuan-tuan? Jelas tak? Boleh? Boleh Ustaz? Okey, boleh Syakina? Okey. Jadi, kalau kamu tak salah, kenapa kamu nak bimbang kan? Ada hari pembalasan, lagi bagus. Sebab saya dah buat benda yang baik kan? Tuhan pun sayang saya. Dan ini yang pernah disebutkan kepada orang Yahudi. Bila mana orang Yahudi kata, kami inilah bangsa yang dicintai oleh Tuhan. Bila dikatakan kepada mereka, kalau betul Tuhan sayang kamu, matilah sekarang. Masing-masing tak nak mati. Kerana apa? Masing-masing bimbang dengan perbuatan yang mereka lakukan. Okey? Sebab orang yang benar mesti beranilah. Mesti dia tak takut untuk menghadapi apa-apa kemungkinan. Sebab kita orang yang benar, sudah tentu balasannya lebih baik. Okey? Jadi ayat ni adalah bukan sekadar menunjukkan kekufuran, bukan sekadar menunjukkan pengingkaran mereka kepada tauhid, tetapi sebenarnya membongkar apa yang ada dalam isi hati mereka lah. Iaitu mereka ni sebenarnya bimbang. Kalau adanya hari pembalasan, maka pembalasan pada mereka itu adalah balasan yang buruk. Setimpal lah dengan perbuatan-perbuatan kejahatan yang mereka lakukan di dunia. Jelas Okey, ayat yang ke-8. Ustaz, Ayat tu. Ya. saya tengok tafsir Ibnu Katsir tentang singgasana yang berada di atas air itu. Dia tulis kat sini, dia kata diriwayatkan dari Minhal Ibnu Amir, Ibnu Sa'id, Ibnu Jubair yang mengatakan bahawa Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai makna firman ini dan singgasananya di atas air. Pertanyaannya, air itu berada di atas apa? Ibnu Abbas menjawab, berada di atas angin. Okey, baik. Kemudian Puan? Itu sajalah yang tentang apa yang air, apa singgasana di atas air itu. Saja nak baik. Quote apa yang saya baca daripada website ni lah. Okey, kalau kita baca dalam tafsir, mereka bawakan benda dalil-dalil tu adalah nak tunjukkan sebenarnya ucapan arash berada di atas air itu ada dalilnya lah. Tapi tak dihuraikan apa yang dimaksudkan air tu, apa yang dimaksudkan dengan di atas udara kan. Ada sebahagian tafsir disebut di atas awan dan sebagainya, dia tak huraikan. Cuma disebut sekadar hadis tu ataupun riwayat itu adalah sekadar untuk menguatkanlah di dalam kalangan para sahabat, dan juga ada daripada hadis Nabi. Kalau tengok dalam tu ada juga Nabi sebut berkaitan tentang ucapan pada Bani Tamim tentang kabar gembira. Lalu Nabi kata apa? Allah Ta'ala ni dia ada sebelum semuanya ada, dan Allah berada di singgah sananya iaitu Arash yang berada di atas air. Dan Allah telah tuliskan semua perkara itu di Lauh Mahfuz. Hanya sekadar dalil tu sahaja, tapi tak dihuraikanlah. Sebab itu saya tak berani nak ulas panjang dan saya tak tahu berkaitan tentang perkara inilah. Okey, ini kita kena tanya. So ini juga memberi maksud bahawa apa ya Puan? itu berada ya. Okey. Terputus sedikit. Okey, Puan, apa dia? Oh ya, okey.
Tak ada orang katakan Allah itu berada di mana-mana. Tapi Okey. ayat ni menunjukkan Allah berada di atas aras tu, di langit lah, di atas pada langit Okey. kan, bukannya di Okey. mana-mana tak. Okey. Baik, yang ini saya sebutkan tadi secara asasnya kalau ulama salaf dia serahkan Allah kata berada di arash, kita serahkanlah kepada Allah Ta'ala dan sama sekali tidak sama dengan makhluk. Okey? Itu perkara pertama lah. Kalau ulama khalaf pula, dia kata Allah Ta'ala berada di arash ataupun berada di atas ataupun berada di langit. Itu artinya merujuk kepada takwil Allah ni maha tinggi. Allah ni maha mulia kan, sebab atas tu adalah merujuk kepada kemuliaan, ketinggian kan, keagungan. Dan duduk di atas ni dia boleh perhatikan semua perkara di bawah dia. Itu dia mentakwilkan. Okey. Jadi dua perkara tu yang kita kena ingatlah. Ulama salaf dia tak takwilkan, dia serah kepada Allah Taala. Manakala ulama khalaf pula dia takwilkan sebagai pujian lah, dan itu dia ambil daripada ayat-ayat yang lain menunjukkan Allah tu maha mulia, maha tinggi dan sebagainya. Namun bila yang mengatakan Allah tu berada di mana-mana kan, Allah ni tidak bertempat. Sebenarnya tak bertempat tu dia mentakwilkan adalah dari sudut ilmu Allah. Ilmu Allah ni meluas, pengetahuan Allah tu meluas. Okey. Taklah kata Allah tak bertempat, kita macam mana saya nak kata, kita tak ulas seperti itu. Sebab itu jalan yang paling selamat adalah jalan salaf kan. Mereka serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berpegang Allah sekali-kali tidak sama dengan makhluk. Okey? Jazakallah khair. Okey. Baik, okey, baik. Kemudian okey, pada ayat berikutnya Allah Taala sebut pada ayat yang ke-8 pula. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, okey, ni sifat yang kedua pula manusia pula. Wala in akharna anhumul azab ila ummatin ma'dudah la yakulunna ma yahbisu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya dan sekiranya akharna anhumul azab, kalaulah kami ni undurkan ataupun kami tangguhkan azab kepada sesuatu masa. Okey, perkataan umat kat situ. Okey, kita tak bincang lagi tentang tafsir ayat ni. Kita tengok dulu perkataan umat. Umat dekat sini tuan-tuan, dia ada 5 maksud. Okey, umat ni dekat sini ada 5 maksud. Sekadar kalau tuan-tuan tengok dalam tafsir dia sebut ada 5 maksud. Pertama, pada ayat ni umat dekat sini adalah merujuk kepada masa ataupun waktu. Okey. Sebab itu kita sebut ni umat Nabi Adam. Ini adalah umat Nabi Saleh contohlah. Sebab umat kat situ bukan sekadar masuk kumpulan saja, tetapi juga merujuk pada tempoh masa, waktu. Okey. Jadi pada perkataan umat dekat sini, ayat 8 surah Hud ni adalah merujuk pada waktu, merujuk pada masa. Dan ini kita pernah bincang pada surah Yusuf. Okey, surah Yusuf dulu pun kita pernah bincang perkataan umat. Okey, yang merujuk pada masa ataupun waktu. Kedua, okey, perkataan umat juga diterjemahkan sebagai imam. Okey, ini tafsiran kedua Tapi bukan pada ayat ni tapi umat ni banyak dia meluas maksud dia. Umat juga diterjemahkan sebagai imam. Imam ni apa? Iaitu sandaran, pegangan ataupun anutan. Itu maksudnya imam. Okey, pun digunakan sebagai umat. Okey, kalau contoh dalam Quran Allah Taala kata apa? Kana ummatan qanitan lillahi hanifah. Okey. Ibrahim itu adalah pegangan, anutan yang dijadikan teladan bagi sesuatu yang patuh kepada Allah dan agama yang hanif. Contohlah. Okey. Ketiga, umat juga diterjemahkan sebagai agama. Okey, ada ayat yang Allah Taala sebut kata umat tetapi merujuk pada agama. Yang keempat, umat juga merujuk kepada pengikut. Jadi selalu kita sebut ummah kan. Ni kita ni ummah ni. Kita ni adalah pengikut umat Nabi Adam, umat Nabi Saleh, umat Nabi SAW dan sebagainya. Dan yang kelima, umat juga adalah bererti kelompok ataupun golongan. Alright, itu sekadarlah saya nak kongsikan kata umat ni. Sebab umat dekat sini bukan umat yang kita faham. Umat dekat sini adalah bererti masa, jangka masa ataupun waktu. Okey. Ayat yang ke-8 ni dia adalah merujuk kepada
Ya. Okey, Allah Taala sebut pada ayat ke-8 ni, kata Allah Taala, kalau Allah tangguhkan azab ataupun Allah Taala undurkan azab tu, azab tak berlaku. Kebanyakan manusia ni kata Allah Taala la yaqulunna. Mereka akan kata apa? Ma yahbisu. Kata Allah Taala, dia akan sebut dengan nada yang mengejek-ngejek, iaitu dia kata apa yang halang azab tu daripada turun, dan ini biasa berlaku kepada manusia. Contoh ni musim orang tengok konsert Coldplay kan. Okey, orang kata apa? Tak nak pergi konsert, tak payah beli tiket. Kan? Masuk kita balas balik. Tak nak dengar azan, tutup telinga, selesai. Okey. Ini tengah trending masa sekarang ni. Orang disebut-sebutlah perkara-perkara ni. Kita ambil jalan mudah. Kalau Allah Taala nak turunkan azab, masa konsert turunlah azab. Tiba-tiba tak turun azab, kita pun sindir orang yang mengingat, menasihati kita. Okey je, lancar je. Inilah ucapan yang Allah Taala sebut betapa kejinya ucapan manusia. Allah cipta alam ni dan kehidupan manusia ni adalah sebagai ujian kan. Maka Allah tunjukkan, inilah antara sifat-sifat tercela manusia ni apabila Allah berikan ujian. Salah satunya adalah ujian yang Allah tangguhkan azab. Ujian nikmat ni. Tapi manusia pula menyindir, mengejek-ngejek, ma yahbisu. Ma yahbisu. Kenapa? Ada benda yang menghalang ke azab dia turun? Kami okey je. Okey, ini salah satu perkara yang kita boleh ambil pengajaran lah Allah Taala sebut. Kemudian Allah kata apa? Ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah pada hari datangnya azab itu kepada mereka tidak akan dapat ditolak daripada menimpa mereka, dan tentulah mereka akan diliputi oleh azab yang mereka telah mengejek dahulu. Okey, maksudnya Allah Taala bagi tahu kalau dah turun azab, tidak ada orang yang mampu mengelak, tak ada orang yang dapat lari daripada azab tersebut. Ini adalah satu peringatan lah. Kalau saya merasakan ini adalah satu peringatan keras daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingatkan kepada kita janganlah sekali-kali kita cuba cabar Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tangguhkan azab mungkin sebab rahmah dia, sebab Allah masih lagi menyayangi ataupun memberi peluang kepada hamba tu. Jangan pula kita mengejek-ngejek dengan urusan dan kekuasaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu Allah turunkan hujan lebat, banjir, Allah turunkan ni panas ni. Cubalah kita halang, tahu pula kita merungut kan. Tahulah pula kita rasa redha dengan ketetapan-ketetapan tu. Tapi bila diberikan nikmat, mulalah kita rasa sombong dengan apa yang kita ada. Okey, Allah Taala dah sebut dua contoh tentang sifat tercela daripada manusia. Okey, kemudian yang ketiga pula, ayat yang ke-9. Okey. Ayat 9, contoh yang ketiga pula, Allah kata apa? Wala in azaqnal insana minna rahmah thumma naza'naha minhu innahu la ya'usum kafur. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan sekiranya azaqnal insanu minna rahmah, apabila kami berikan kepada manusia itu, iaitu rahmah kami, nikmat kami kepada mereka, thumma naza'naha minhu, lalu kami cabut rahmat tu ataupun nikmat itu daripada mereka, innahu la ya'usum kafur, lalu sesungguhnya mereka itu akan putus asa dan mereka itu akan kufur, tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Baik, yang ini Allah datangkan contoh lagi satu. Satu lagi contoh, ada Allah datangkan azab setelah nikmat. Okey, tadi Allah tangguhkan azab. Kali ini contoh dia, Allah datangkan azab setelah Allah turunkan nikmat. Allah kata apa? Bila Allah beri nikmat, lalu Allah turunkan azab, banyak manusia ni akan putus asa. Sudahlah putus asa, tak bersyukur, bahkan dia jadi kufur pula. Seolah-olahnya, kalau kita baca dalam tafsir, kata ulama tafsir ni, Ibnu Katsir kata apa? Seolah-olahnya manusia ni dia tak pernah rasa nikmat sebelum tu, tak pernah rasa rahmah sebelum tu. Allah hanya turunkan azab sedikit je, tapi dia lupa pada nikmat-nikmat sebelum tu. Sedangkan itu adalah satu ujian yang kecil daripada Allah Ta'ala. Contohlah, contoh.
Waktu Allah beri kita nikmat kesihatan, tak ada pula kita nak cerita dengan orang, oh, saya sihat, alhamdulillah, syukurlah, tak ada. Tapi bila Allah beri kita satu kesakitan, oh, habis kita canang pada orang lain. Oh, saya ni susah lah, saya ni sakit itulah, sakit inilah. Ini adalah apa kita kata fitrah kepada manusia. Memang macam itulah manusia. Jadi Allah nak bagi tahu, bila Allah datangkan nikmat, lalu Allah datangkan ujian, azab ataupun kesusahan lepas tu, sekali-kali jangan putus asa daripada Allah. Sebab apa? Putus asa tu seolah-olahnya kita ni tak pernah rasa satu rahmah ataupun nikmat daripada Tuhan. Putus asa daripada Tuhan. Tuhan ni memanglah tak sayang saya. Punyalah banyak nikmat sebelum tu Tuhan dah bagi dan kita dah dapat. Sekali datang ujian, terus kita rasa Tuhan ni tak sayang terus pada kita. Okay, seolah-olahnya tidak ada nikmat dan rahmah sebelum tu. Dan kita boleh tengok melalui dalam surah Al-Anbiya, tak silap saya, kisah Nabi Ayub yang Allah rakamkan. Dia diuji dengan kesakitan 18 tahun. Okay, ujian yang sangat teruk. Kita boleh kata apa? Dia kehilangan segalanya. Nabi Ayub ni, dia duduk di satu tempat namanya Hauran. Okay, satu tempat namanya Hauran. Hauran ni, kawasan tu, apa ada ternakan di Hauran, apa ada kebun-kebun di Hauran, semuanya milik Nabi Ayub. Nabi Ayub pula dia ada isteri-isteri dia dan dia ada anak-anak dia. Tetapi bila Allah datangkan ujian, Allah hancurkan semua kebun-kebun tanaman dia, Allah matikan semua ternakan-ternakan dia, dan Allah Ta'ala ambil seluruh ahli keluarga dia. Yang tinggal seorang je isteri dia yang bernama Rahmah. Ini kita boleh tengok dalam tafsir lah, isteri Nabi Ayub ni. Bila datang pada Nabi Ayub, macam mana wahai Ayub dengan ujian Tuhan ni? Ayub kata apa? Tak apa. Ini adalah sebahagian daripada rezeki Tuhan ni. Ini adalah masaniyad dur, kata Allah. Kata Nabi Ayub, ini adalah satu belayan kasih sayang daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah dah beri saya macam-macam nikmat. Sekarang ni 18 tahun, Allah hanya halang sedikit je nikmat tu pada saya. Kenapa pula saya perlu putus asa daripada Allah? Sedangkan sebelum ni saya dapat banyak nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang mukmin lah yang Allah tunjukkan kepada kita. Okey? Baik. Alright, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tengok ayat 10 pula. Ayat 10 pula Allah datangkan contoh lagi satu, iaitu walain azaqnahu na'ma ba'da dharra. Yang ini Allah kata, dan sekiranya kami memberikan kepada mereka, merasakan kepada manusia itu nikmat setelah datangnya dharra, iaitu setelah datangnya bencana. Ayat 9 Allah datangkan azab setelah nikmat. Ayat 10 Allah datangkan nikmat setelah azab. Manusia pula bila dah dapat nikmat, sebelum tu mereka diazab, diberikan musibah. Dahulu dia susah, dia miskin, kemudian Allah bagi rezeki, dia senang, dia kaya. Masathu, kata Allah Ta'ala, la yaqulanna dhahabas sayyi'atu anni. Dia akan kata apa? Bencana-bencana tu telah hilang daripada aku. Okey, bencana-bencana itu telah hilang daripada aku. Innahu lafarihun fakhur. Dan dia rasa terlalu gembira dan dia rasa bangga. Allah Ta'ala sebut dekat sini, biasanya manusia bila dia dapat nikmat setelah azab, dia hanya kembalikan rasa tu pada diri dia. Dia tak kembalikan sesuatu itu kepada Allah Ta'ala. Seolah-olahnya dia tak pernah rasa susah sebelum tu. Yang Allah nak bagi tahu, kamu susah dan senang tu adalah daripada Allah Ta'ala. Kalau kamu betul-betul senang, waktu kamu susah tu, senanglah. Tak mampu kamu. Sebab apa? Ia berlaku dengan izin Allah. Kamu susah izin Allah, kamu senang pun izin Allah. Tapi manusia kan lupa. Okay? Iaitu waktu dia senang setelah datang musibah, dia rasa semua yang dia miliki, semua benda yang dia dapat adalah daripada usaha dia lah. Semuanya daripada diri dia. Bukan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang Allah Ta'ala sebut tadi. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan semua benda ni sebagai ujian untuk menilai kita ni siapa yang paling terbaik amalnya. Okay? Dan Allah datangkan 4 contoh situasi untuk menunjukkan kepada kita sifat tercela manusia-manusia ni. Datang azab setelah nikmat, datang nikmat setelah azab,
kalau Allah tangguhkan azab, kalau Allah Ta'ala kata lepas ni ada hari kebangkitan, manusia terzahirlah sebenarnya perangai-perangai sebenar mereka. Okey, baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-11. Okey, pada ayat yang ke-11 tuan-tuan. Pada ayat yang ke-11 Allah Taala kata apa? Illal ladzina sabaru wa amilus salihat. Okey, ayat ni kita kena perhatikan. Jadi, kalau 4 perangai ni tercela, 4 perbuatan ni tercela, habis macam mana kita sepatutnya? Allah Taala pun bagi contoh. Illa melainkan orang yang sabar dan beramal saleh. Okey, sabar ni dekat mana? Iaitu waktu dia diberikan kesempitan, waktu dia berada dalam kesusahan, ataupun waktu dia didatangi musibah, sabar. Sabar. Okey? Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh waktu dia lapang. Sebab Allah tunjuk tadi, semua ni berlaku sebaliknya. Kebanyakan manusia waktu dia dalam keadaan kesempitan, dia mula cela Tuhan. Okay? Waktu dalam kesempitan dia cela Tuhan. Tuhan ni lah dia putus asa. Waktu dia dapat kesenangan, dia kembali pada dia. Puji diri dia. Langsung tak kembali pada Tuhan. Tapi sebenarnya orang beriman tu berbeza. Waktu datang musibah, dia sabar. Sebab dia tahu yang turun pada dia itu adalah daripada Allah. Kalau ibu-ibu yang dirahmati Allah free lah kan. Saya tak pastilah kalau ibu-ibu ikuti baru ni lah. Yang ada orang yang buta mata ni. Puan ni, umur dia baru 32 tahun. Namanya Puan Masyitah. Okay. Dia accident dan dia buta lah. Okay, dia buta. Lalu dia pun kata apa? Saya accident tu rezeki dan saya buta pun rezeki. Bagi orang, ucapan ni mungkin ada orang rasa biasalah. Tapi ucapan ni sebenarnya macam mana dia rasa perkara tu adalah sebahagian datangnya daripada Allah Ta'ala kan. Allah yang tetapkan takdirnya macam tu, dibutakan matanya, kemudian accident lagi, dia anggap perkara itu adalah sebahagian daripada rezeki Tuhan. Dia jadi positif. Waktu dia ditimpa musibah, waktu dia ditimpa kesempitan dan kesusahan, dia sabar. Ini ciri yang Allah nak. Bila dia rasa susah, sabar, kembali pada Tuhan. Dan waktu dia senang, dia tak kata saya. Saya senang. Tapi wa amilus salihat. Tapi waktu senang tu dia beramal saleh. Kembali juga kepada Tuhan. Nampak? Susah pun kembali pada Tuhan, senang pun kembali kepada Tuhan. Dan ini disebutkan di dalam hadis. Okey? Yang Nabi SAW kata apa? Aku takjub dengan orang mukmin ni. Waktu dia susah, dia sabar. Waktu dia senang, dia bersyukur pada Tuhan. Dua-dua keadaan orang mukmin ni jadi pahala kepada orang mukmin. Waktu sabar dapat pahala, waktu senang pun dapat pahala. Sebab waktu dia susah, dia sabar. Waktu dia senang, dia syukur. Dua-dua jadi pahala. Kalau kita tengok dalam tafsir, Ibnu Katsir bawa satu riwayat. Dia kata apa? Dalam riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi kata apa? Wallazi nafsi biyadih la yaqdillahu limu'min qada'an illa kana khairan lah. Dia kata apa? Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangan Allah, Allah tidak memutuskan sesuatu keputusan bagi orang mukmin melainkan mesti adalah perkara yang baik belaka je. Maksudnya apa yang berlaku pada orang mukmin ni semua benda baik. Itu Nabi sebut apa-apa yang Allah tetap pada orang mukmin ni semua benda baik. In asabathu sarra fasyakar. Kata Nabi SAW, apabila dia dapat sesuatu yang menyenangkan hati dia, dia bersyukur. Kana khairan lahu. Dan itu adalah kebaikan untuk dia. Pahalalah. Wa in asabathu darra, dan kalau dia ditimpa musibah, kesusahan, kesempitan, fasabar, dan dia pun sabar. Kana khairan lah, dan itu pun pahala bagi dia. Walaysa dzalika li ahadin ghairul mu'min. Dan hal itu tidak akan berlaku selain hanya kepada orang mukmin sahaja. Okey? Ini kelebihan orang mukmin. Saat diuji, dia sabar, dapat pahala. Saat diberi senang, dia syukur, dia dapat pahala. Saya nak pendek kata apa, ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bahasa hadis. Kalau bahasa kita, agama ni mengajar kita supaya positif. Kita mesti ada mindset positif lah. Barulah kita dapat buat satu keputusan dengan rasional. Kita buat satu tindakan tu dengan betul. Positif.
Waktu ditimpa musibah, tak apa. Ini Tuhan yang bagi ni. Jadi kita rasa tenang. Dan kita cuba next. Kita nak buat apa lepas ni? Kita nak buat apa lepas ni? Waktu kita senang pula, jangan lupakan Tuhan. Tapi kita syukur dengan kurniaan Tuhan tu. Supaya kita sentiasa berada di landasan yang Allah redha. Okay? Baik, itu yang Allah Ta'ala sebutlah pada ayat ini. Okay. Sebab Allah dah datangkan 4 contoh yang sifat tercela daripada manusia. Jadi macam mana yang Allah nak? Ayat 11 tu. Lalu kata Allah Ta'ala, orang yang sabar ketika musibah dan orang yang beramal saleh ketika dia senang dan lapang, ulaika lahum maghfirah. Bagi mereka itu adalah pengampunan yang maha besarlah daripada Tuhan. Wa ajrun kabir. Dan ini adalah satu balasan yang sangat besar di hari akhirat. Ajrun kabir adalah merujuk kepada syurga Allah. Okey? Pahala yang besar itu adalah merujuk pada syurga Allah. Mereka dapat pengampunan dan mereka mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita faham ayat 11 ni dan kita faham latar belakang surah ini, maka kita fahamlah ayat ni adalah sebagai penenang ketenteraman kepada para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dulu kamu tak beriman, Abu Bakar As-Siddiq kaya raya, Osman bin Affan kaya raya kan, Abdul Rahman bin Auf kaya raya, tapi bila beriman susah pula. Dari sudut akal, kenapalah saya kena susah dalam hidup ni? Soalannya macam tu. Kenapa saya kena susah dalam hidup ni? Kan lagi elok kalau saya tak buat apa-apa, saya kembali pada zaman dahulu. Ayat ni adalah sebagai satu ayat yang memberikan ketenteraman pada mereka. Okay? Kita nak selamat dunia dan kita juga nak selamat di hari akhirat. Okay. Baik, ayat yang ke-12. Okay, pada ayat yang ke-12. Pada ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik wa dha'ikum bihi sadruk an yaqulu laula unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak. Okey, ayat yang ke-12 ni adalah ayat yang menghiburkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi dalam keadaan sulit dengan masalah-masalah yang ditimbulkan oleh orang musyrik ni yang sengaja menyusahkan baginda Nabi SAW, Allah Ta'ala datangkan panduan kepada Nabi, iaitu dengan panduan daripada para rasul sebelum baginda Nabi SAW. Okay, dengan cerita-cerita para rasul, inspirasi-inspirasi daripada rasul-rasul sebelum baginda Nabi. Jadi pada ayat ini Allah kata apa? Fala'allaka tarikun ba'da ma yuha ilaik. Boleh jadi kamu hendak tinggalkan sebahagian daripada apa yang diwahyukan kepadamu. Wadha'iku bih. Dan kamu rasa sempit di dadamu. Bihi sadru, rasa sempit dekat dada ni. Ayyakulu laula unzila alaihi kanzun au jaa'a ma'ahu malak. Kerana khawatir mereka akan katakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya kekayaan ataupun datang bersama dengan dia malaikat. Ini satu ucapan daripada Quraisy. Quraisy selalu kata pada Nabi Muhammad, kalau betul kamu ni rasul, mudah aja. Kamu ni kenapa Tuhan tak bagi kamu kekayaan? Kenapa Tuhan tak bagi kamu kekayaan? Ini kan selalu disebut-sebut kan. Kalau dalam bahasa kita hari ni, kau tonggang terbalik. Apa yang kamu dapat? Contohlah ada orang kan, bila kita cerita bab agama ni, dia rasa agama ni terlalu bukan benda moden lah. Ini cerita benda-benda silam je. Agama ni tak perlu lagi dah, tak rasional dah pada hari ni. Kamu tonggang terbalik ni, apa yang kamu dapat? Kau tengok aku ni, tak apa-apa, tengok harta banyak, rezeki macam ni. Ni selalu disebutkan kepada kita macam tu. Macam itulah ucapan mereka pada Nabi. Kalau kamu rasul, kenapa kamu tak kaya? Tuhan tak berikan kanzun. Kanzun ni macam satu perbendaharaan, kekayaan yang banyak luas. Kenapa tak bagi pada kamu? Ataupun kalau kamu datang, kenapa tak ada malaikat bersama dengan kamu? Kami nak tengok juga. Kalau ada, barulah bertambah iman. Tapi inilah namanya keimanan. Okay, inilah namanya keimanan. Okay? Sebab kalau kita dinampakkan semua perkara tu, itu dah jadi ainul yakin. Okay, ainul yakin. Kita beriman, yakin dengan mata kepala. Tapi sebenarnya, kita dekat dunia ni adalah ilmul yakin. Keyakinan kita itu adalah dengan ilmu kita.
Okey. Kalau semua tu berlaku, habislah. Okey. Jadi Allah Taala sebut apa lagi? Bila dia kata macam tu, Allah pun kata apa? Innama anta nadhir. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, kamu hanyalah pemberi peringatan. Ini satu pengiktirafan. Maksudnya Allah kata apa? Dah Muhammad, jangan hirau dah benda-benda tu. Anta nadhir. Kamu adalah pemberi peringatan. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah yang akan memelihara segala sesuatu. Maksudnya, dah, kamu move on, jalan terus. Okay, jalan terus. Kamu, aku yang iktiraf sebagai pemberi peringatan. Maka jangan termakanlah celaan, tomahan, kutukan daripada manusia ni, dah jangan ambil peduli dah. Sebab apa? Aku sendiri iktiraf kamu adalah sebagai Rasul. Okay? Itu adalah ucapan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Sebab itu saya katakan, ini adalah hiburan bagi baginda Nabi SAW. Okay? Sebab Allah Ta'ala iktiraf Nabi sebagai nadhir, sebagai pemberi peringatan, sebagai Rasul. Okay? Orang lain kata apa pada Nabi, kenapa tak ada malaikat, kenapa tak ada tu, kenapa tak ada ni, dah. Jangan ambil pusing dah. Jangan hiraukan. Itu adalah ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya. Dalam kehidupan kita pun macam itu juga. Selalu kita ni diajar untuk positif. Apa orang cakap, dah jangan hiraukan. Sekarang fokus pada matlamat kamu. Fokus pada matlamat kamu. Contohlah, ada orang matlamat dia nak kurus kan, contohlah. Dia memang daripada kecil badannya besar. Kemudian dia nak kurus. Ramai orang kata, tak payahlah kurus. Kamu tu memang macam tu dah, tak payahlah. Memang dah genetiknya badan macam tu, tak boleh kurus. Kita ni kadang terasa hati. Tapi, kalau kita betul-betul positif, kita kata apa? Dah, kamu fokus pada matlamat kamu. Buat sahaja. Orang lain apa? Pedulikan. Kita buktikan dengan hasil kita. Macam itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh satu ayat kepada baginda Nabi SAW sebagai hiburan daripada kesulitan yang dilakukan oleh orang musyrikin kepada baginda Nabi. Okey, baik, ayat yang ke-13, ni ayat yang selalu disebutkan. Okey, ayat 13 ni ayat yang selalu disebutkan pada Nabi. Iaitu kalau orang tak beriman pada Nabi, menafikan kerasulan, menafikan adanya hari kebangkitan dan Quran, Allah Ta'ala selalu cabar, am yakulu naftara. Okey. Kalau mereka kata, Muhammad, kamu ni mereka-reka Al-Quran. Am yakulu naftara. Kebiasaan mereka akan kata pada Nabi, Muhammad ni mereka-reka Al-Quran. Sebab dia sendiri tak boleh nafikan. Quran tu satu bahasa yang sangat tinggi. Okay? Orang Quraisy tak mampu cabar kan. Dia pun kata, Muhammad, kamu ni mereka-reka Al-Quran. Kamu kumpulkan cerita-cerita daripada kitab-kitab lain, kamu letakkan dalam Quran. Allah kata pada Nabi, kul, jawab wahai Muhammad, fa'tu bi'ashri thuwari mithli. Kamu wahai orang-orang Quraisy, ataupun sama ada jin dan juga manusia yang Allah cabar dalam Quran pada ayat yang lain, cuba datangkan 10 surah seperti Al-Quran. Allah cabar. Datangkan 10 surah seperti Al-Quran. Walaupun surah yang pendek-pendek. Tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Tengok pada ayat yang pertama pada surah Hud. Quran itu Allah kata apa? Dia adalah ayat yang uhkimat kan? Ayat yang kitabun uhkimat. Kitab yang sempurna. Kitab yang rapi. Okay? Kitab yang komplit. Uhkimat. Dan juga kitab yang fussilat. Kitab yang terperinci. Ini syarat. Nak setanding dengan Quran tu, Allah cabar. Allah kata pada Nabi, kamu cabar pada mereka-mereka ni yang duk kata Quran ni direka oleh baginda Nabi. Okey, kamu ciptakan 10 saja surah seperti Al-Quran. 10 surah ni nak dibandingkan dengan 114 surah. Berapa persen tu? Berapa persen? Ada berapa 10%? 10 surah daripada 114 surah. 10% saja kan? Allah Ta'ala sungguh. Betul? 10% kan? Tak sampai 10% kan? Allah Ta'ala cabar manusia tiru seperti Al-Quran. Kalau kita tengok pada ayat ni, pada ayat sebelum ni, kalau orang kata Nabi ni kenapa tak kaya? Kalau orang kata kenapa Nabi ni tak ada malaikat yang mengiringinya?
Allah kata, dahlah Muhammad, kamu tu Rasul, aku iktiraf, dah, jalan terus. Kalau manusia kata Quran tu direka-reka oleh manusia, oleh Nabi, Allah Ta'ala kata pada Nabi, kamu cabar mereka, buat 10 surah seperti mana Al-Quran. Ini sebenarnya adalah sebagai jawapan, kita kata talian hayat daripada Allah kepada Nabi SAW untuk menangkis segala tomahan, cercaan dan penghinaan orang musyrikin ni kepada baginda Nabi SAW. Lalu Allah kata apa lagi? Muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum sadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, datangkan 10 surah yang menyamai, yang sama macam Al-Quran dari sudut uhkimat, dari sudut fussilat. Okey? Dia sempurna dan juga dia terperinci. Kemudian wad'u man istata'tum min dunillah. Dan kata Allah Ta'ala, dan panggillah orang yang sanggup memanggilnya selain daripada Allah, in kuntum sadiqin, kalau kamu adalah orang yang benar. Okay? Kalau betul-betul kamu ni kata aku ni salah, okay, cabar mereka dan tengok siapa yang sahut cabaran baginda Nabi SAW. Ayat 14. Okay. Saya tak nak bincang panjang yang ini. Sebab ayat 14 ni Allah Ta'ala sebut terus. Allah kata apa? Fa'illam. Okay, kalau kita tengok pada yang dekat skrin tu, dia kata apa? Oleh itu, jika mereka, penolong-penolong kamu, tidak dapat melaksanakan permintaan kamu, fa'illam yastajibu lakum. Okay, nak buat surah yang setanding dengan Quran. Kalau kita perhatikan perkataan fa'illam ni adalah past tense. Okay, fa'illam ni adalah past tense. Artinya, orang musyrikin ni, dia memang tak boleh buat sama macam Al-Quran dan mereka pernah buat. Maksudnya pernah cuba dan pernah buat tapi tak mampu. Okay, itu maksudnya fa'illam yastajibu lakum. Okay. Maksudnya mereka pernah cuba, dah pernah buat dah. Tapi mereka tak mampu untuk menandingi. Langsung tak pernah. Langsung tak mampu untuk menandingi. Pernah buat tak? Pernah. Mereka dah pernah cuba dan pernah buat. Itu perkataan fa'illam yastajibu. Mereka tak dapat melaksanakan permintaan kamu wahai Muhammad. Fa'lamu, maka ketahuilah annama unzila bi'ilmillah. Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Okey. Saya pernah sebut pada ibu-ibu yang sebelum ni, kalau kita tengok dari sudut ilmu sains sahaja, Allah Ta'ala sebutkan pada ayat apa? Wa anzalnal hadid, pada surah Al-Hadid kan. Allah kata, kami telah menurunkan besi. Allah menggunakan perkataan kami telah menurunkan besi. Allah kata besi itu diturunkan daripada langit. Manusia yang zaman dahulu kita imani sajalah besi itu Allah turunkan daripada langit. Tapi bila kajian moden mengkaji, ya, besi ni tak diciptakan daripada bumi. Okay? Besi ni dia tak diciptakan daripada bumi. Besi ni adalah berlaku daripada pecahan bintang yang ada di langit. Lalu dia jatuh ke bumi dan manusia dapat manfaat daripada besi untuk bina bangunan, jadikan sebagai jambatan, jalan raya dan sebagainya daripada besi-besi yang bukan dicipta di langit tetapi daripada tak cipta di bumi tapi daripada langit. Ini antaralah. Sebab itu Allah kata apa? Quran ni Allah Ta'ala turunkan dengan ilmu Allah. Dia bukan diciptakan dengan kita yang seperti mana orang musyrikin rasa Nabi SAW ni hanya kumpulkan daripada agama-agama lain, kitab-kitab suci mereka, ataupun Nabi pergi merantau mengembara ke sekian-sekian benua ni untuk ambil cerita-cerita tu lalu dijadikan sebagai kitab suci. Ini Allah Ta'ala cabar. Kemudian Allah kata apa? Wa alla ilaha illahu fahal antum muslimun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan maukah kamu berserah diri kepada Allah. Kalau kita baca dalam tafsir, pada ayat ni dia kata apa? Bila tak ada manusia mampu cabar dakwah baginda Nabi, tak mampu cabar untuk cipta ayat daripada seperti Al-Quran daripada mereka sendiri, cukup untuk beritahu mereka memang tak mampu menandingi agama selain daripada agama ni lah. Mereka sebenarnya
hanya menafikan dari sudut lidah mereka kerana kesombongan mereka. Okay? Tetapi sebenarnya mereka mengakui secara zahirnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Allah kata wa alla ilaha illahu, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. I'tiqad manusia ni memang kata tak ada Tuhan selain yang patut disembah selain Allah. Kerana kita tak mampu cabar, tak mampu menandingi. Cuba tuan-tuan bayangkan, Nabi SAW sebut seorang-seorang, Nabi sebut pada orang musyrikin Mekah. Dan ucapan Nabi ni Allah rekod dalam Quran sampai ke hari ini. Kita pun masih lagi boleh baca ayat ni. Dan kita tengoklah di sekitar kita, di seluruh dunia ni, ada tak manusia yang mampu menandingi ayat-ayat daripada Al-Quran. Tak mampu menandingi pun, cuba datangkan kesalahan daripada Al-Quran. Salahlah Quran ni. Sepatutnya dia kena ada second version. Dia mesti ada third version dan sepatutnya, sebab dia dah terlalu lapuk perbincangan dia. Contohlah, ada tak? Jangan kata nak cipta Quran yang baru. Bahkan nak mendatangkan correction pada Quran pun tidak ada. Apatah lagi kalau kita pernah belajar bahasa Arab, ilmu balaghah, ilmu sastra yang tinggi-tinggi ni dalam bahasa Arab ni, kalau mereka datangkan contoh, ulama-ulama silap, mereka tak datangkan contoh sendiri. Mereka akan datangkan contoh melalui Al-Quran. Sebab ketinggian bahasa Quran ni memang dia special lah. Kalau kita belajar dalam ilmu balaghah ni, memang kita akan tengoklah ketinggian bahasa Quran ni dia luar biasa. Sebab itu orang Quraisy yang pakar dalam ilmu bahasa ni tak mampu menandingi ayat-ayat daripada Al-Quran. Lalu kata Allah, fahal antum muslimun. Adakah kamu mahu berserah diri kepada Allah Ta'ala? Nak serah diri tak? Soalan tu hanya kita boleh jawab. Kamu dicabar dah. Dan kamu mampu tak sahut cabaran? Tak mampu sahut cabaran maksudnya kamu tak mampu. Dan kamu kena meyakini Tuhan itu sememangnya adalah Allah. Tinggal sekarang kamu buat keputusan nak beriman jadi Muslim ataupun tidak. Okay? Sebab itu Allah kata fahal antum muslimun. Adakah kamu itu nak jadi Islam ataupun Muslimun ni maksudnya nak menyerah diri, itu terpulang kepada kamu sendiri. Okey, baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, pada ayat 15. Ada soalan ke sebelum ni? Ada soalan ke? Okey. Kalau tak ada, kita tengok pada ayat 15. Pada ayat 15, Allah kata apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesiapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nescaya kami akan berikan kepada mereka balasan yang telah mereka lakukan di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Okey, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berbicara berkaitan tentang orang-orang yang riak. Orang-orang yang riak lah. Maksudnya orang yang melakukan amal soleh di dunia tetapi ada matlamat sendiri. Ada matlamat peribadi dia. Nak orang lihat, nak orang tonton, nak orang perhatikan amal-amal mereka. Dan ini adalah merujuk kepada orang munafik. Okey? Dia kesinambungan pada ayat sebelum ni lah. Dia merujuk pada orang munafik yang mereka nak kehidupan dunia mereka dan perhiasan-perhiasan dunia ni dengan amal-amal yang mereka lakukan. Nuwaffi ilaihim a'malahum, kata Allah. Dan Allah Ta'ala akan nuwaffi ilaihim. Allah sempurnakan semua yang mereka hajatkan tu bergantung pada apa yang mereka lakukan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka ni Allah tak akan rugikan. Okey, ayat ni walaupun dia merujuk pada orang munafik yang kita kata dia mempamerkan amal soleh dia, riak dengan amal dia. Dia lakukan sekian amalan dengan mengharapkan pujian daripada manusia. Manusia kata dia berimanlah dan sebagainya. Tetapi ayat ni juga kebanyakan para ulama kita bincang berkaitan tentang orang yang mengambil upah untuk mengajar agama. Okay? Orang yang mengambil upah mengajar agama. Okay, dapat
Okay, perbincangan para ulama kebanyakan ke situlah. Maksudnya ada orang, sebab contoh kalau kita tengok apa Al-Hasan Al-Basri, dia kata apa? Ayat ini adalah merujuk kepada orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pada ayat ini. Kerana apa? Sebab orang Yahudi dahulu, mereka menyampaikan ayat-ayat daripada kitab-kitab suci mereka dengan bayaran yang tertentu. Okay. Maksudnya, dia tak sampaikan kebenaran. Tapi yang mereka nyampaikan adalah untuk dapatkan upah. Kalau benda yang haram dibayar upah, kata halal, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram, contohlah. Okay, yang ini adalah yang dilakukan oleh orang Yahudi dan orang Nasrani sebelum itu. Okay, jadi para ulama kita kata apa? Ayat ini menjadi dalil, iaitu sebahagian daripada para ulama berbincang, apakah hukum orang yang mengajar agama lalu mengambil upah daripada pengajaran mereka, pengajian mereka. Okey, di sini ada dua pandangan. Pandangan yang masyhur yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan dipegang oleh Al-Imam Az-Zuhri, mengajar agama ni adalah haram untuk mengambil upah. Maksudnya kita mengajar Quran, mengajar apa-apa ilmu agama ni haram untuk mengambil upah. Haram, tak dibenarkan sama sekali lah. Kerana apa? Sebab Quran ataupun selainnya itu adalah benda yang perkara wajib untuk dipelajari. Benda yang wajib untuk dipelajari. Okay, benda yang wajib dipelajari. Dan dia sama dengan amal yang lain lah. Kita nak solat, kita nak puasa, kita nak sedekah. Benda tu mesti dilakukan dengan ikhlas. Tak boleh dilakukan dengan upah. Okay, ini yang dipegang oleh Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Az-Zuhri. Namun, Al-Imam Nawawi dan sebahagian daripada ulama yang lain secara majoritinya, mereka berpegang hukum mengajar Al-Quran ini adalah harus. Maksud mengambil upah mengajar agama ni atau mengajar Quran ni adalah harus. Harus untuk mengambil upah. Kerana berdasarkan kepada hadis riwayat Al-Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan mengambil upah untuk mengajar Quran tu lebih berhak lagi. Okey, kita bincang sikit-sikit lah satu-satu dulu. Baik, ada beza antara hadiah dengan upah. Upah ni macam mana? Contohlah, dia buka satu kelas mengaji, dia kata apa? Belajar sampai pandai, contoh kita dah selalu tengok kan iklan-iklan di media sosial kan, belajar sampai pandai. Dia boleh mengajar mengaji ni sampai pandai dengan bayaran bulanan RM100 misal. Maksudnya dia cas, ada upah. Dia sendiri yang meletakkan bayaran, itu namanya upah. Okey. Kalau hadiah, dia dijemput pergi ke masjid, ke surau, ke NGO untuk mengajar. Dan pembayaran tu dibayar oleh pihak penganjur tanpa ada kita kata akad. Maksudnya penganjur nak bagi hadiah berapa-berapa pun tak pernah diletakkan. Ada kala penganjur bayar, ada kala penganjur diam je tak bayar. Maka waktu itu namanya hadiah. Tidak ada upah. Sebab upah ni dia minta. Saya ngajar ni, saya nak bayaran macam ni. Okey. Kalau hadiah, dia datang, dia mengajar, dia tak minta apa-apa pun. Penganjur beri atau penganjur tak beri. Penganjur nak bagi banyak, penganjur bagi sikit, itu terpulang. Itu namanya hadiah. Kalau hadiah tu kita maklumlah, perkara tu tak ada isu lah. Okay, perkara tak ada isu. Yang isunya adalah kalau dia nak letakkan upah. Okay. Jadinya bila letakkan upah di sini, maka majoritinya mengatakan dia adalah perkara yang diharuskan. Okay, diharuskan. Kerana apa? Sebab kalau tengok pada pandangan para ulama kita dahulu, kalaulah tak diletakkan upah, tak diberikan upah, takut-takut ilmu agama ni akan hilang. Sebab orang dah sibuk kan, pendakwah ataupun pelajar-pelajar agama ni, dia memerlukan sesuatu untuk dia teruskan kehidupan dia. Kalau saya fokus pada pengajaran agama, tapi saya tak boleh teruskan kehidupan, macam mana? Jadi saya kena buka kedai makan, jual makanan, saya kena bekerja untuk dapatkan gaji. Maka akhirnya orang tinggalkan pengajian-pengajian agama ni. Sama ada mengajar ataupun belajar. Waktu tu, para ulama kita menyebutkan, itulah menjadi sebab kenapa hukum mengajar ni diharuskan mengambil upah. Okey, supaya pengajaran agama ni tidak hilang. Jelas kan tuan-tuan? Okey. Jadi dia tak termasuklah pada ayat ni, larangan ni.
Okey, sebab ayat ni larangan dia, ada orang inginkan dunia dan juga inginkan kepada perhiasan-perhiasan dunia tu. Jadi mereka tu Allah Ta'ala akan beri nikmat apa yang dia buat, dapat apa yang dia nak. Tapi ingat, di hari akhirat semua benda tu akan binasa. Dan mereka tu akan dibalas dengan azab di dalam neraka Allah. Jadi ada juga orang yang kata mengajar agama ni macam tunggang agama lah. Dia mengajar, dia ambil upah, lalu dia pun diazab. Kerana apa? Sebab tak boleh ambil upah mengajar agama ni. Alright. Sebab kita, upah ataupun hadiah yang diambil tu kerana boleh jadi kerana masa dia, kerana apa nama tu, kos pengangkutan dia dan sebagainya tu perlu ditanggung lah sebab dia dah berikan komitmen kan untuk mengajar. Tapi saya suka cadangan daripada Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata apa? Waktu ni yang paling elok untuk elakkan daripada tomahan. Macam zaman kita sekarang ni kan, orang duk kata ramai orang tunggang agama lah. Sebab dia dapat upah daripada pengajian agama ni. Untuk selesaikan masalah ni, Imam Qurtubi kata apa? Yang paling bagusnya sekali adalah pihak pemerintah yang patut memberikan bayaran kepada tenaga pengajar. Okay, pengajar-pengajar agama ni lebih berhak. Okay, sebab apa? Kalau tidak, pendakwah akan kata apa? Kamu nak dapat ilmu, kamu pergilah belajar macam saya belajar dulu. Contohlah, kamu carilah ilmu sendiri. Pergilah merantau, dapatkan ilmu. Kamu terpulang pada kamu. Dia akan fikir macam tu. Jadi, nak elakkan tomahan, fitnah daripada masyarakat, sepatutnya pihak pemerintah lah yang membayar upah. Sebab pihak pemerintah tak nak pengajian agama ni hilang. Okay? Orang-orang yang sepatutnya berkelayakan mengajar ni tak dapat mengajar. Jadi kita nak elakkan peristiwa itu berlaku sebab mereka tak ada upah. Jadi yang patut bayar adalah pihak pemerintah. Bila pihak pemerintah bayar, maka tidak adalah istilah penganjur ni ataupun pengajar ni minta upah dan sebagainya. Sebab apa? Kita dah ditetapkan oleh pihak pemerintah. Semisal macam orang dekat universiti lah. Okay? Bayangkan kalau pensyarah tu dia mengajar di kuliah-kuliah mereka di universiti macam ustaz-ustaz yang mengajar masjid. Nescaya mestilah mereka berhenti kerja kan. Buat apa saya buat kajian itu, kajian ni, saya punya gaji itu ikut. Saya ngajar, saya dapat. Tak ngajar, tak dapat. Tak gunalah. Dia akan rasa macam tu. Okay? Jadi tak ada istilah kita kata menunggang kan. Pelajar-pelajar nak belajar universiti pun kena bayar yuran. Okay? Macam itulah maksudnya. Okay? Baik, tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 15 ni, okay, pada ayat 15 ni kita boleh faham satu benda, iaitu bila Allah Ta'ala kata apa? Kalau ada orang dia usahakan apa-apa yang dia buat dekat dunia ni, dia dunia dapat, perhiasan dunia pun dia dapat. Maksudnya, kalau dia buat satu benda tu kerana dunia dia, Allah Ta'ala akan sempurnakan semua balasan. Maksudnya tak ada orang akan dizalimi. Sebab itu kita boleh tengok. Kalau sesiapa di dunia ni, sama ada dia Muslim ke musyrik ke, apa usaha yang dia buat, dia mesti akan dapat setimpal. Okay? Orang yang kaji tentang alam semesta kan, sampai ke langit. Kita tengok, sampai ke langit lah Allah izinkan mereka ni dapat apa yang mereka usahakan. Dia kaji sampai dalam lautan, buat teknologi, kapal selam dan sebagainya. Allah Ta'ala izinkan sampai mereka ni buat apa yang mereka nak. Allah tak akan nafikan. Tetapi ingat, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Okay? Allah Ta'ala jamin, siapa yang usaha dekat dunia ni, semua dapat. Tak ada satu pun yang Allah Ta'ala akan sia-siakan. La yabkhasun pada ayat yang ke-15. Tak ada orang yang akan rugi. Dia buat, dia dapat. Dan ini kita panggil sebagai sunnatullah. Cuma bezanya, kalau dia buat itu dengan riak, dengan niat untuk riak. Okay, riak ni khusus untuk hal ibadah lah. Riak ni khusus untuk hal ibadah. Dia buat satu perkara tu untuk dipamer-pamerkan, diperlihatkan pada orang lain. Ibadah-ibadah dipamerkan. Lalu kata Allah, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah illan nar. Tidak lain dan tidak bukan, di hari akhirat dia tak dapat apa-apa pun, melainkan neraka saja. Bayangkan, azab yang didapat adalah azab neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Dan semua yang mereka usahakan itu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Habit. Semuanya akan dihapuskan, dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Tak ada satu pun Allah tinggalkan. Wa batilun ma kanu ya'malu. Dan semuanya itu akan menjadi sia-sia. Okay, ingat, ayat ni
merujuk kepada orang yang riak dalam amal soleh dia. Okey. Kalau kita yang dibincangkan oleh para ulama berkaitan tentang orang yang ambil upah tadi tu dalam pengajian agama ni, kalau dia mengaji agama hanya untuk kerana nak dapat populariti ke, nak dapat sanjungan ke, pujian ke, nak dipanggil ulama ke, nak sebagainya, dunia dia memang dapat, semua dapat, populariti dapat, sanjungan dapat, gelaran-gelaran pun dapat. Tetapi di hari akhirat semua yang dibuat tu akan dibalas dengan azab. Dan semua amal yang mereka lakukan akan menjadi sia-sia dan dilenyapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi rugilah. Jadi sifat orang mukmin ni adalah apa yang kita buat, kita nak dapat untung dunia dan kita untung hari akhirat. Jadi orang mukmin bila baca ayat 15 dan 16 ni, sepatutnya dia bertambah lagi rasa semangat untuk melakukan kebaikan. Sebab apa? Apa yang saya buat dekat dunia, Allah akan balas setimpal, sunatullah. Dan semua yang saya buat ni, dari sudut long term pun saya akan dapat keuntungan. Okay? Maka tidak adalah kerugian dunia dan juga akhirat. Tapi kalau orang tak beriman, dia hanya fikir untuk keuntungan short term lah, dunia je. Long term tak fikir panjang lah, rugi pun tak apalah. Tapi itulah satu kerugian yang sangat besar. Okay? Jadi Cik Syikin, Puan Azia, tadi ada Puan Khadijah, Puan Shima dan sebagainya, dan yang lain yang menonton, kita berhentilah pada ayat yang ke-16 daripada surah Hud. InsyaAllah pada kesempatan yang akan datang kita akan sambung pada ayat yang berikutnya. Tapi insyaAllah untuk minggu depan dan minggu satu lagi ni kita tak bersamalah sebab saya ada urusan. Nanti tak apa-apa, nanti saya bincang balik. Okay? Okey, boleh Ustaz. InsyaAllah. Okay, nanti kita bincang balik. Okay, baik. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah kesempatan akan datang untuk sambung ayat berikutnya daripada surah Hud. Ini baru mukadimah dia, sebab itu ayat dia panjang-panjang lah. Okay, nanti kita akan tengok pertengahan tentang poin-poin yang utama. Wallahu a'lam. Terima kasih pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Okay, terima kasih. Syafakallah juga. Sukses. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Syikin. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi.